بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 3, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Abu Hamid itu badal kepada terdahulunya Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yaitu Hujjatul Islam, ataupun yaitu tu kembali kepada hak permulaan dahulu Sayyiduna Al-Imamul Alimur Rabbani, yaitu Abu Hamid ni gelaran dia, namanya Muhammad bin Muhammad nama Muhammad bin Muhammad, ayahnya Muhammad bin Muhammad, tauqinya Muhammad, dikenali dengan Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali. Nama kunyah dia Abu Hamid, nama Muhammad bin Muhammad. Itu nama Al-Ghazali. Imam Syafi'i Muhammad juga bin Idris, ada ya, nama je Muhammad bin Idris. Dikenali dengan Asy-Syafi'i. Ini dikenali dengan Al-Ghazali At-Tusi. Kita kenali dengan nama Imam Ghazali. Al-Ghazali tu nama kampung. Nama kampung Ghazalah. Nama kampung Ghazalah. Dia bandar di Naisabur, Imam Ghazali ni, kampung dia tu. Nama Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali dibangsakan kepada kampung Ghazalah. At-Tusi tu bandar dia lah. Al-Ghazalah tu kampung, kemudian bandarnya At-Tusi tu bandar dia. Negerinya Naisabur asal. Tapi akhirnya nama sebenar orang tak tahu. Ada juga setengah ulama mengatakan Al-Ghazali itu dibangsakan kepada tenun kain. Sebab kerjanya menenun kain. Tapi dalam kebanyakan kita Al-Ghazali itu dibangsakan kepada kampung Ghazalah. Dia banyak imam-imam, ulama-ulama ni dibangsakan kepada kampung. Yang mana kita akhirnya kena hak nisbah dia, bangsa dia sahaja. Macam contohnya masyhur Imam Nawawi kitanya.
Nama Imam Nawawi Yahya bin Sharaf. Namanya Yahya Imam Nawawi ni. Nawawi ni kampung Nawa, nama kampung. Tapi tak ada dah Yahya tu, orang tak tahu pun. Apa nama Imam Nawawi? Imam Nawawi lah. Dah, itu gelaran bangsa dia. Kampung Nawa. Tapi dikenalinya Nawawi. Orang biasa ngaji ni Matan Ummil Barahin sifat 20. Imam Sanusi. Imam Sanusi. Sanusi ni nama dia Muhammad. Muhammad juga mudah aja. Muhammad bin Yusuf. Sanusi ni dibangsakan kepada kampung Sanusa. Kampung kok. Imam Suyuti dibangsa kepada kampung Usyut. Kampung Melaka tu. Jadi Suyuti bangsa pada kampung Usyut. Imam As-Sanusi dibangsa kepada kampung Sanusa. Nawawi kampung Nawa. Ghazali kampung Ghazalah. Asy-Syafi'i dibangsakan kepada Tok Nyang hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi' As-Sa'ib, Syafi' bin Sa'ib. Anak dengan ayah ni masuk Islam dalam peperangan Badar. Jadi sahabat Nabi. Nama Muhammad bin Idris bin Abbas. Nama Muhammad lah. Bin kalau dah ingat tak apalah. Bukan sebab saya biasa sebut. Saya dengar ada satu rakaman tu, orang buat main. Orang ceramah buat main. Okey. Kamu kata kamu bermazhab Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Memanglah ada kata kok kita kampung ni. Apa nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lah. Nama sebenar. Seorang tak nak jawab. Kata bermazhab Syafi'i. Apa itu nama pun tak tahu. Tak syarat gitu. Kita duk belajar pekoh. Kitab-kitab pekoh tu pekoh mazhab Syafi'i. Jadi kita ni bermazhab Syafi'i gitu je lah. Tanya Imam Syafi'i nama apa tak tahu. Dia macam apa ni? Dia pelekeh lah. Ada ni. Padahal kita mudah je. Muhammad. Dah lah. Imam Ghazali Muhammad. Imam Syafi'i Muhammad. Imam Sanusi Muhammad. Dah. Bin apa Muhammad ni? Imam Syafi'i bin Idris. Itu nama dia. Imam Ghazali mudahlah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tersebut pada hadisnya Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan hambanya yang dinamakan Muhammad kerana memuliakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ni Muhammad ikut ajaran Nabi Muhammad lah. Kalau nama je Muhammad, dia ikut ajaran Nabi Muhammad, dia ikut ke Abu Jahal, Abu Lahab, dia jadi apa tu? Tapi makna ada tak kelebihan? Ada. Sebab orang sekarang ni dia kenang nama apa anak dia, dibubuh juga Muhammad di hadapan. Lepas tu ibu hak nama dia nak. Dia nak ada nama dia nak. Tapi dibubuh depan Muhammad. Lepas tu barulah ibu nama hak dia nak. Sebab apa? Ni ambil. Ni keberkatan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nama Muhammad ni mudah-mudahan dia ingat. Awak tu nama Muhammad tu. Tapi Muhammad ni jadi mo tau. Nama Muhammad akhirnya mo je. Kenal mo? Tak kenal mo. Nama Muhammad tapi jadi mo. Mo tu nah. Mo salah. Bukan dipanggil mo salah. Bola tu nah. Bukan panggil mo. Dah mo tu ambil mana? Muhammad tekan je Muhammad dia pun mo. Apa? Mereka semua Muhammad ni. Muhammad tu pula banyak boleh bola. Mereka Muhammad akhirnya
Orang pun kenal kepada Nabi Muhammad kan. Akhirnya mo je. Kan kayak gitu tau. Kan dia tanya tengok bola. Nama Muhammad, tapi kenapa dia kaju heboh tu kan bukan orang Islam. Tapi sebab dia tak sebut Muhammad. Dia pun ambil mo saja. Jangan dia ambil depan tu. Mungkin aja di MOH apa semua tu. Dia ambil nama depan. Dia ambil duk Muhammad. Dia kau boleh tambah nama-nama Muhammad ni. Tambah nama Muhammad. Jadi nama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Maka adalah ni Muhammad bin Muhammad ni radhiyallahu anhu, imam yang al-a'zam pada maqam asma'nya dan segala karangannya. Kutub pekoh, maka iaitu segala karangannya kutub pekoh ni asal yang besar, yakni pohon umbi segala kitab pekoh. Jadi Imam Syafi'i ni al-Imamul A'zam, imam yang agung pada maqam asma'nya, pada maqam namanya dan segala karangannya. Karangan Imam Ghazali itulah Abu Hamid tu. Karangan mana ni? Kutub pekoh. Dia je kaf tebe kutub lah. Payah sikit lah kita ni, sebab kita kitab kutub tu jamak. Pada ni kitab sebuah, kutubun banyak. Macam ginilah, Rasulun seorang, banyak ramai rusulun. Kadang-kadang kitab Jawi ditulis dengan ra sin lam. Ni kadang-kadang baca bolong sekali ni. Nak baca warna sebab kita rasul ra sin waw lam. Rasul ra sin waw lam. Rasul. Tiba-tiba kitab Jawi ni apa benda ni? Waw dia tak ada ni. Waw dia tak ada. Akhirnya ra sin lam. Itu jamak rusul, yakni beberapa rasul. Gitulah. Dia rasulun seorang, rasulani dua orang, rusulun tiga kata, kitabun satu buah, kitabani dua buah, kutubun maknanya beberapa kitab. Ni kutub pekoh. Apa ni? Kitab pekoh. Kita ada juga kutub. Kutub kanoh. Gitu tak? Bukan kita panggil pustaka tu kan? Dah. Dia panggil kutub kanoh dia panggil. Kutub ni jamak pada kitab. Jadi segala karangan, ni nak memperkenalkan kedudukan Imam Ghazali ni. Kedudukan Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah ni mana? Lahir pada tahun 450. Kemudian meninggal pada tahun 505. Jadi kalau kita nak ingat kelahiran Imam Ghazali ni, kita ingat kelahiran Imam Syafi'i. Dia sama je tu, sama. Imam Syafi'i 150 Hijri lahir. Imam Ghazali 450 Hijri. Mati pula Imam Syafi'i 202 umur 55. Imam Ghazali 505 umur 55. Ditukar sikit nombor lah. Dan ni Imam Syafi'i kita kurun yang kedua, Imam Ghazali kurun yang kelima. Imam Syafi'i kita mujaddid kurun yang kedua. Imam Ghazali setengah ulama mengatakan mujaddid kurun yang kelima. Sebab tiap-tiap satu kurun ni Allah Ta'ala akan
aturkan imam-imam yang mentajdidkan, mana memperbaharu ni bukan buat agama baru, bukan menyusun, mengasah, memperbaharukan kok jadi pas nabi seorang bukan ni. Jadi Imam Syafi'i mujaddid kurun yang pertama, kurun yang kedua. Kurun yang pertamanya mujaddidnya adalah Umar Abdul Aziz, itu kurun yang pertama. Kurun yang ketiga Imam Asy'ari. Kurun yang kelima Imam Ghazali. Tapi nak ingat kelahiran 450. Imam Syafi'i kita 150. Imam Ghazali meninggal umur 55 sama Imam Syafi'i kita. Jadi 450, meninggalnya 505. Imam Syafi'i kita meninggalnya 205. Gitu. Kemudian dia nak cerita pula berkaitan dengan kitab karangan Imam Ghazali ni, kitab fiqh. Bunyi kata kitab fiqh peliklah kitanya. Sebab Imam Ghazali ni ulama tasawuf. Dia kita kena ingat, mana-mana imam pun sama, tertonjol sebagai ulama tasawuf, alim tauhid, alim fiqh. Tertonjol sebagai ulama fiqh, bukan ulama fiqh je, ulama tauhid dan ulama tasawuf. Dikenali sebagai imam ulama tauhid, fiqh tasawuf dijahit? Tidak. Pandai ni. Cuma terkadang susunan ilmu tu pada masa mereka tidak ada tu saja. Pada masa Imam Syafi'i ada tak nama ilmu tauhid, ilmu tasawuf? Nama tu tak ada lah. Tapi itulah nenek ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa Imam Syafi'i itu banyak timbul perselisihan dalam bab furung agama, cabang agama. Bab fiqh ni lah bab ibadah. Bab usuluddin, bab tauhid clear. Mana bersih di 3 kurun yang pertama. Hak Nabi kata afdalul qurun qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Nabi putih gitu je. Selebih kurun aku, Nabi kata. Kemudian kurun selepas ada kurun aku. Kemudian kurun selepas ada kurun aku. Satu kurun 100, 1 tahun. Jadi 1 tahun yang pertama, 1 tahun yang kedua, 1 tahun yang ketiga tu. Tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi berhenti setakat 3 je. Maka 3 kurun yang pertama ni dipanggil ad-dauruz zahabi, pusingan keemasan. Dalam bab akidah clear. Bermulanya kurun yang keempat. Bukan tak ada hak terpesong tu ada, tapi secara umumnya clear. Kurun yang keempat. Bermulalah bagai-bagai fahaman-fahaman yang terpesong, yang tumbuh, dilahirkan, dibangkitkan Imam Asy'ari. Jadi tengok Imam Asy'ari lah yang mengasaskan ilmu tauhid. Bukan ilmu tauhid itu daripada Nabi Adam alaihissalam laginya. Pada ni cuma ditadwinkan, dikarang, disusun oleh Imam Asy'ari. Dia gitu. Pandai ni. Jadi kalau tengok pada siapakah yang mengasaskan ilmu tauhid? Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pandai-pandai dah. Dia mengasaskan dengan kaedah berkitab apa semua. Tapi tauhid itu sendiri daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Imam Asy'ari bangkit mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu Imam Asy'ari ni fiqh dia macam mana? Fiqhnya bermazhab Syafi'i. Cuma tertonjol pada ni. Imam Ghazali ulama tasawuf. Dan tauhidnya bukan kita arba'in fi usuluddin tu macam mana? 10 tajuk yang pertama tauhidnya. 10 tajuk yang kedua fiqh. 10 tajuk yang ketiga 10 sifat kecelaan. 10 tajuk yang keempat 10 sifat kepujian. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ni pandai ni. Bukan kata tasawuf fiqh tak peduli, tauhid tak peduli. Tu bukan tu. Bukan tasawuf tu apa? Tasawuf apa? Orang lain ni macam-macam. Tasawuf akidah clear.
Syariat zahir, pekoh, clear. Faham tak ni? Hak nak kena mujahadahnya, syariat batin. Pegangan, faham, clear pegangan. Tak gerak dah. Faham tak ni? Bab pekoh, bab zahir ni, ngaji molek. Mudah je pelihara. Kita ngaji bab sembahyang. Payah pun nak pelihara. Pelihara syarat, pelihara rukun. Pelihara syarat bagi rukun, bukannya payah pun pekoh ni. Tapi kena ngaji molek. Ada ni. Hak syariat batin. Kita belajar sifat mazmumah, kita belajar sifat mahmudah, tapi hati kita terkadang kekal dengan sifat mazmumah. Belajar. Pada ni. Sebab ni hak dalam. Hak dalam ni kadang-kadang kita ni tak berapa kira mana, sebab orang tak tahu, tak malu. Kalau hak zahir ni orang tahu. Ini belajar sangat dengar semua, tapi kenapa? Hak tapi kenapa tu orang tengok hak mana tu? Hak amalan zahir dia. Amalan zahir dia tu tak jaga. Maka orang pun kata belajar sama-sama. Beramanya tidak. Beramal apa hak tidak tu? Hak zahir tu lah. Hak batin orang tak tahu. Oh, belajar tasawuf semua tak beramal. Mana tahu hati orang? Jadi hak benda orang tak tahu ni kadang-kadang kita tak berapa tekan molek ada ni. Jadi orang yang duduk tekan bab hati, bab rohani ni, tauhid clear, pekoh clear. Itu barulah jalan Imam Ghazali rahimahullah. Bukan hanya tasawuf, pekoh mana? Tauhid aja lah. Pun tak erti. Terang-terang reka nak ajar, tak mengaji kalau gitu. Ada ni. Ni hak Imam Ghazali ni. Maknanya kitab pekoh Imam Ghazali ni, segala karangan kutub pekoh, maka iaitu segala karangan kutub pekoh ni asal yang amat besar. Mana apa asal punca yang amat besar Imam Ghazali ni, kitab pekoh ni, yakni pohon segala kitab pekoh, pohon. Jadi kitab-kitab pekoh yang kemudian tu buah daripada kitab pekoh Imam Ghazali. Kitab pekoh Imam Ghazali ni pohon. Jadi kitab lain kemudian pun semua ni, tu dia mari daripada buah dia. Mana kitab pekoh Imam Ghazali menjadi asal. Kitab pekoh kemudian tu menjadi porong cabang kepada kitab pekoh asalnya Imam Ghazali. Mana hak pekoh ada kita ni mari daripada pekoh Imam Ghazali. Jadi pekoh Imam Ghazali menjadi asal, menjadi pohon segala kitab pekoh. Dan asal mana pohon, pokok, umbi bagi segala kitab syaikhain. Kitab syaikhain, dua syekh. Bila sebut syaikhain dalam pekoh mazhab Syafi'inya, siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu syaikhan. Kalau syaikhan dalam ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim lah. Syaikhan dalam pekoh Syafi'i kitanya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i ni ni awal daripada Imam Nawawi. Imam Rafi'i awal daripada Imam Nawawi. Ini dua syekh dalam mazhab Syafi'i, duduk tahap mujtahid tarjih, yang mentarjihkan balik pandangan-pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mentarjihkan, yang menguatkan hak mana pandangan. Ni tu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Orang sekarang ni adalah orang siapa tahap ni, tahap Imam Nawawi, tahap Imam Rafi'i. Didatangkan pandangan-pandangan, saya mentarjihkan. Tu tahap Imam Nawawi tu. Dia datangkan pandangan. Lepas tu di bawah tu, saya mentarjihkan. Saya ambil mana pandangan yang lebih. Yang lebih tepat. Mentarjihkan. Imam Nawawi tu tahap dia tu yang main. Dia ayuh tarjih gitu, datangkan beberapa pandangan. Kemudian pandangan yang lebih sesuai pada masa kita ambil pandangan ni lah. Faham dah ni? Datangkan beberapa pekoh ni banyak khilaf, datang beberapa pandangan.
Tapi bagi pandangan saya lah, dengan masa kita sekarang, hak pandangan ni lah hak lebih sesuai. Contoh kadang-kadang dalam kitab-kitab didatangkan hukum solat berjamaah. Ada kata syarat sah semayang, ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunnatun muakkadah. Fardu kifayah Imam Nawawi, sunnatun muakkadah solat Jumaat ni Imam Rafi'i. Maka ulama memilih pandangan yang bersesuaian dengan masa kita ada sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Mana kalau kampung tu langsung di jemaah, hukumnya makruh, tidak hukum haram. Pada ni datang pandangan, barulah pada pandangan saya, pandangan imam ni yang lebih dengan masa kita ni. Jangan saya mentarjihkan, tu Imam Nawawi. Ada siapa tak Imam Nawawi tu main. Kita ni hebat-hebat. Jadi kitab Imam Nawawi, kitab Imam Rafi'i, dia asal dia pokoknya kitab Imam Ghazali. Dia gini, dia kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin, atau kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin ni pula dia ni di Imam ini kitab Minhajut Talibin ni dia ikhtisar daripada kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i. Minhajut Talibin Imam Nawawi, dia ikhtisar, dia ringkaskan daripada Muharrar bagi Imam Rafi'i. Minhajut Talibin tu keluarnya syarah huraian dianya kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar, kitab Nihayah Syekh Ramli, kitab Mughni Muhtaj Syekh Khatib Asy-Syurbini, kitab Mahalli. Ni kitab pekok-pekok kemudian tu semuanya ambil daripada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Minhajut Talibin diikhtisarkan pula kitab dan nama oleh Syekh Zakaria Ansari, Manhajut Tullab. Manhajut Tullab, Minhajut Talibin, sama je makna dia. Jalan bagi penuntut. Tullab, talibin, jamak pada talib lah ke. Daripada Manhajut Tullab ni disyarahkan pula pada Fathul Wahhab. Ni kitab pekoh ni. Tapi nak cerita kitab-kitab pekoh ni sama ada ikut Syekh Ibn Hajar ke, Syekh Ramli ke. Syekh Ibn Hajar Tuhfah masyhur, Syekh Ramli Nihayah masyhur. Di kitab ambil mana tu? Syarah kepada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Imam Nawawi pula Minhajut Talibin ni diikhtisarkan daripada kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i. Kitab Muharrar Imam Rafi'i ni ambil mana? Ikhtisar daripada kitab Wajiz bagi Imam Ghazali. Jadi Minhajut Talibin naik ke atas Muharrar Imam Rafi'i yang lebih awal. Muharrar ni ambil daripada kitab Wajiz bagi Imam Ghazali. Kitab Wajiz Imam Ghazali ni ambil daripada kitab Wasit Imam Ghazali. Kitab Wasit Imam Ghazali ni berarti ikhtisar daripada kitab Wasit Imam Ghazali. 3 situ. Waktu Imam Ghazali kitab Imam Ghazali menjadi asal umbi pada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab Wasit bagi Imam Ghazali ni ikhtisar daripada kitab Nihayah karangan guru kepada Imam Ghazali, Imamul Haramain. Kitab Nihayah ni dia ni ikhtisar daripada Mukhtasar Muzani, murid kanan kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni murid kanan dia ada 4. Imam Buaiti, Imam Muzani, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Terkanannya Imam Buaiti. Tapi hak tarik jalan sampai kita jalan Imam Muzani. Imam Muzani pula ambil daripada kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula belajar dengan Imam Malik, belajar dengan Imam daripada Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti panggil tarik dia, silsilah dia. Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ada jalanan, ada silsilah. Silsilah ni ada mata rantai, sakuk. Kita panggil silsilah keturunan tu lah. Bing sakuk. Dia mata rantai kan, dia sambung. Kita dia kan ada mata rantai seumpama tu. Kita belajar pun dengan guru yang ada silsilah mata rantai. Guru belajar dengan guru sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membaca sendiri.
Jadi kitab pun ada salsilah, guru pun ada salsilah, bukan baca sendiri. Kalau baca kitab Imam Ghazali pun berguru, ada guru sendiri, bukan baca sendiri. Ada guru, bukan membaca sendiri. Itu mengapa ada salsilah. Cuma nak cerita sininya, salsilah kitab fiqh mazhab Syafi'i ni, mana asal dia, mana pohon dia? Imam Ghazali. Kitab Wajiz, kitab Wasi, kitab Basi. Turun kepada Muharrar Imam Rafi'i, turun kepada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Minhajut Talibin ni pun luah lalu dah. Sampai kepada kita ni, walaupun kitab Jawi sekalipun, tapi ambilannya mana? Daripada Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Ambil mana tu? Ambil daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ambil daripada Imam Rafi'i, ambil daripada Imam Ghazali rahimahullah. Ini dia cerita karangan kitab fiqh ni menjadi asal, pohon pada segala kitab, dan menjadi asal bagi kitab Syaikhain, kitab Imam Nawawi dan kitab Imam Rafi'i. Maka iaitu segala karangan kitab fiqh ni pohon tempat pengambilan yang amat besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.